Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita rafakkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keredaan Allah dan diberinya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lepas kita menceritakan bahawa Islam itu bukan sekadar agama seperti mana yang difahami oleh orang-orang yang bukan Islam. Tetapi Islam itu adalah suatu cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah, sebagai keyakinan kita bahawa Allah itu Maha bijaksana, Maha pencipta, kan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka sebagai tanda ketundukan kepada Allah ialah kita patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peraturan-peraturan, perintah-perintah Allah itu terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mengamalkan ajaran-ajaran Islam, perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana iman kita kepada Allah. Kerana keimanan kita Allah itu Maha berkuasa, Maha bijaksana, Maha adil, Maha sempurna segala sifatnya. Maka kita perlu tunduk kepada perintah Allah. Di samping itu, kita perlu melaksanakan ajaran Islam ini di dalam kehidupan kita. Kerana di sana ada beberapa ciri-ciri yang penting yang memerlukan kita melaksanakan Islam itu di dalam kehidupan kita. Antaranya ialah yang telah disebut, Islam ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja yang datang daripada Allah, maka sudah tentu ia berdasarkan kepada ilmu yang sempurna. Adapun peraturan, adapun cara hidup yang direka oleh manusia, maka cara hidup tersebut, peraturan tersebut sudah tentu penuh dengan kekurangan. Kerana akal manusia itu diciptakan ada had dan batas yang boleh dia fikir. Adapun peraturan yang ditetapkan oleh Allah, maka peraturan itu sudah tentulah yang terbaik kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat manusia, keperluan manusia, apa yang patut diberikan, apa yang patut dilaksanakan oleh manusia, apa yang patut ditinggalkan oleh manusia, Allah yang lebih mengetahui. Maka perlulah kita ikut peraturan cara hidup yang ditetapkan oleh Islam. Kerana apa? Dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut bahawa
Islam ini perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita, kerana Islam itu mengajar kepada kita, menunjukkan kepada kita cara hidup yang menyeluruh. Dia mengatur segala bahagian daripada kehidupan kita. Dia mengatur segala bahagian daripada kehidupan kita. Sama ada perkara yang berkaitan dengan bermula daripada bangun tidur sehinggalah kita nak tidur kembali, apa saja yang kita buat itu ada peraturan-peraturannya, ada asas-asasnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melaksanakan Islam ini, maka ajaran yang kita laksanakan itu, peraturan yang kita laksanakan itu sesuai di dalam segala lapangan hidup kita. Adapun kalau kita cari peraturan, fahaman yang dicipta oleh manusia, dia hanya mencipta ataupun dia hanya boleh memikir satu bahagian saja. Contoh, tuan-tuan nak cari apa? Tuan-tuan nak cari contoh. Contoh, katalah manusia ni kan, tuan-tuan nak jadikan dia ni contoh. Dia hanya boleh jadi contoh dalam satu bahagian saja. Bahagian lain dia tak boleh jadi contoh. Contohnya pemain bola. Tuan-tuan nak tengok dia dari segi apa? Oh, tuan-tuan nak ikut dia, tuan-tuan bangga dengan dia dari segi apa? Dari segi dia main bola je lah. Dari segi lain boleh ikut contoh dia. Dari segi bidang lain boleh ikut? Tak boleh. Tapi dalam Islam, Nabi SAW itu contoh bagi segala lapangan hidup. Maka peraturan yang dibawa, Islam itu juga meliputi segala peraturan, segala bahagian hidup yang dilalui oleh manusia, baik berkaitan dengan individu maupun berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan sebagainya. Baik. Adapun pemikiran, fahaman-fahaman yang dicipta oleh manusia, maka dia tu terbatas. Contoh tuan-tuan tengok komunis, fahaman komunis. Fahaman komunis macam mana? Dia elok pada satu bahagian, tapi memberi mudarat pada bahagian yang banyak. Kapitalis, sama juga. Elok pada satu, tapi memberi mudarat pada bahagian yang lain. Macam tu. Yang ketiga, dia kata, nilai-nilai hidup Islam ini tetap dan tidak dapat dipermain-mainkan. Bila kita kata kita ikut Islam, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan nilai sesuatu perkara. Apakah benda tu baik ataupun buruk, Allah yang tetapkan. Tapi kalau kita bagi manusia tetapkan, oh kacau bilau kita dia buatnya. Dulu dia kata tak elok, sekarang dia kata bagus pula. Dulu dia kata tak boleh, sekarang dia kata boleh pula. Pening kepala gitu. Tapi kalau kita ikut Islam, tak ada siapa yang serabut kepala, tak ada. Pasal nilai Islam itu tetap. Dan manusia hebat macam mana pun kuasa dia, hebat macam mana pun kuasa manusia ni, dia tak berani nak menukar nilai yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana nilai tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata judi itu haram, haram lah. Tak ada orang berani kata halal. Tak ada siapa berani kata, oh kalau ada lesen halal. Tak ada. Sebab nilai itu dah tetap. Rasuah tu memang salah. Sikit banyak salah. Yang buat tu pemimpin ke pengikut ke, tetap salah. Tapi kalau bagi pada manusia, kalau kita nak ikut akal manusia, cara hidup yang ditetap oleh manusia berubah-ubah. Orang kecil kalau rasuah salah, orang besar kalau rasuah belum salah lagi. Dia kata. Orang kecil, pangkat kecil kalau rasuah salah itu. Tapi kalau orang yang ada kuasa rasuah itu belum boleh kita kata salah, sebab mahkamah tak jatuhkan hukuman, tak ke pening kepala dia buat. Padahal dalam Islam senang je. Seseorang yang dituduh tidak dikatakan bersalah selagi tidak dibuktikan di mahkamah. Gitu je lah. Tak kira yang kecil ke, yang ada kuasa ke, siapa ke. Okey, habis. Yang keempat, kenapa kita perlu kepada Islam untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita? Kerana sistem Islam ini Allah turunkan sesuai untuk semua manusia. Ingat tuan-tuan. Islam ini Allah turunkan sesuai untuk semua manusia. Bukan Islam ini peraturan-peraturannya untuk golongan-golongan tertentu, bangsa-bangsa tertentu ataupun tempat-tempat tertentu. Bukan. Ajaran Islam ini sesuai diamalkan oleh seluruh manusia. Pasal itu peraturan-peraturan di dalam Islam
ada peraturan yang berkaitan dengan orang Islam. Orang Islam saja yang terikat dengan peraturan tu, yang berkaitan dengan ibadat. Orang Islam je lah wajib puasa, wajib semayang, tak? Tunaikan umrah, zakat, dia je lah orang Islam. Tapi ada peraturan yang Allah tetapkan, peraturan yang dari sudut kemanusiaan. Peraturan dari sudut kemanusiaan. Peraturan ni semua orang boleh laksanakan. Semua orang kalau laksanakan peraturan itu pasti membawa kebaikan. Dia tidak terikat dengan bangsa ataupun suku kaum ataupun tempat. Pasal tu bila kita kata peraturan Islam ini sesuai dilaksanakan, maksudnya peraturan apa? Peraturan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan peraturan yang berkaitan dengan kemanusiaan sesuai, sama ada di darat, di timur ataupun di barat. Sehingga kan Sepanyol itu pun mengamalkan Islam. Pernah mengamalkan ajaran Islam. Sepanyol itu negara orang Islam ke? Bukan. Orang Arab ke? Bukan. Ada macam tu. Baik. Kemudian seterusnya, Islam itu adalah cara hidup yang mana peraturan-peraturannya boleh dilaksanakan mengikut kemampuan manusia. Antaranya, ini saya baca ringkas-ringkas sebab saya nak pergi tempat lain. Antaranya keistimewaan Islam ini ialah peraturan-peraturannya mampu dilaksanakan oleh manusia. Peraturannya mampu dilaksanakan oleh manusia. Dan dia bersifat sederhana dan tidak berlawanan dengan fitrah dan tabiat semula jadi manusia. Apa yang Islam tetapkan itu tidak bercanggah dengan fitrah. Kita nak jadi orang yang hebat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang nak dimasukkan ke dalam syurga. Buatlah macam biasa. Buat je, taat je perintah Allah. Tak dia suruh kita lawan fitrah kita. Tidak. Kita seorang lelaki memerlukan pasangan. Kan? Kamu nak jadi orang yang hebat, orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang ni berpasangan, jadi orang yang hina ke? Tidak. Tetap dia ni orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi ada pandangan, ada agama, kalau nak jadi orang yang hebat, maka jangan berkahwin. Kalau nak jadi orang yang hebat, jangan makan benda yang berdarah. Contohlah, contoh. Padahal manusia perlu makan ni, makan dia tak? Tapi Islam tak ada. Islam agamanya sesuai. Kemudian peraturan-peraturan dan hukum hakamnya pula, sama ada berkaitan dengan harta benda dan sebagainya, kita boleh lihat sistemnya bagus. Islam tidak benarkan kita boros berbelanja. Dalam masa yang sama, Islam melarang kita bersikap bakhil. Sederhana. Semua ajarannya macam tu. Macam tu juga ibadat kita. Kita nak ibadat sepanjang masa nak semayang, boleh? Tak boleh. Ada masa dilarang kita semayang. Dia tidak melampau. Dia tidak melampau. Kalau kita nak semayang pula, datanglah sesuatu perkara yang menyebabkan kita dalam kepayahan, maka ada peraturan yang memudahkan untuk kita semayang. Jadi Islam ni ajarannya, peraturannya sesuai dengan kemampuan manusia dan tidak bercanggah dengan tabiat semula jadi manusia. Habis tuan-tuan. Itu secara ringkas. Dia kata dalam usaha memahami Islam, eloklah kita mengkaji perkataan, mengkaji makna Islam dan perkembangan Islam sebagai cara hidup ataupun sistem ilahi untuk manusia setiap zaman hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, kalau kita dah faham tu semua, sekarang dia nak cerita pula apa makna Islam itu. Dari segi perkataan itu, apa makna Islam? Bagaimana perkembangan Islam sehingga Islam itu dilaksanakan di dalam kehidupan manusia. Tengok dia kata. Pengkaji Islam, ada jumpa lah. Muka surat berapa? 147. 147. Okey lah tak? Perkataan Islam berasal daripada kata kerja salima yang bermakna suci daripada kecacatan zahir dan batin. Makna Islam salima ni maknanya, salima maknanya dia kata
sucilah, selamatlah. Selamat daripada kecacatan, sama ada zahir ataupun batin. Salimah tu juga daripada perkataan Islam tadi, salimah ni bermakna damai, sejahtera. Jadi kalau orang ni masuk Islam, dia kata kamu masuk dalam kesejahteraan. Ataupun kita kata salimah itu, Islam itu maknanya taat dan menyerah diri. Boleh, saya ulang balik. Dia kata Islam ni berasal daripada kata kerja perbuatan salimah. Dia mempunyai pelbagai makna. Antara maknanya ialah selamat. Selamat daripada kecacatan. Selamat daripada keburukan. Sama ada yang zahir maupun batin. Yang kedua maknanya ialah damai sejahtera. Kalau kita ikut Islam, makna kita damai, kita sejahtera. Ketiga, makna Islam itu maknanya taat dan menyerah diri kepada Allah. Taat kepada perintah Allah dan menyerah diri. Macam polis lah. Kalau polis kan, kita kata kita menyerah diri kepada polis. Makna dia apa? Menyerah diri kepada polis. Dia salimah lah kepada polis tu. Apa polis tu cakap, dia ikut je lah. Betul tak? Boleh tak orang kata saya menyerah diri pada polis? Polis kata jangan bergerak, dia bergerak. Boleh? Boleh tak? Polis kata jangan lari. Dia bukan setakat lari, dia lompat terus, lari terus. Boleh? Mana? Boleh. Kalau dah menyerah, kena ikut apa arahan polis. Betul tak? Macam itulah Islam ni. Kalau kita kata kita Islam, makna kita menyerah diri kepada Allah. Apa sahaja yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan hukum, kita patuh dan kita taat. Kita tak ada komplain. Tak tahulah kalau polis ni ada. Polis ni. Awak serah diri. Okey, saya serah diri. Jangan bercakap. Polis kata jangan bercakap. Tiba-tiba dia bercakap. Polis marah dia. Betul tak? Macam itulah kita dengan agama ni. Baik. Dari segi istilah syarak, Islam ini bermakna mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian patuh, tunduk dan jujur hati kepada Allah. Patuh, tunduk serta jujur hati kepada Allah, serta beriman dengan pengajaran-pengajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila kita kata Islam, Islam tu dari segi syarak, dari segi bahasa agama apa dia? Iaitu kita mengesakan Allah, kita patuh, tunduk hati kita kepada segala yang dibawa oleh Nabi dan juga yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu je lah. Sebenarnya nama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah daripada rekaan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah habis makna dah. Islam tu apa makna kita dah tahu. Yang kedua ni dia nak cerita daripada mana datang nama Islam. Daripada mana datang nama Islam. Kalau agama lain nama agama itu ditentukan mengikut siapa yang membawa agama tersebut. Ada tak? Buddha tu. Siapa nama yang membawa Buddha tu? Gautama Buddha. Ada tak? Kalau agama Nasrani, Yahudi, kan? Yang dah menyeleweng lah. Akhirnya dia nisbahkan kepada orang yang membawa. Tapi Islam ini bukan dinisbahkan kepada Nabi. Tetapi Islam, agama ni, agama Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madinah, kata Allah, dan aku redha. Aku relakan Islam menjadi agama untuk kamu. Islam tu Allah yang tetapkan nama dia. Okey, habis. Kemudian pula Al-Quran banyak memberi peringatan, pengertian yang diberi kepada Islam. Jadi Islam ni ada banyak maknanya. Tadi dari segi bahasa, dari segi istilah, kemudian dari segi ayat-ayat Al-Quran. Perkataan Islam, tapi maknanya berbeza-beza.
Itu hebat Al-Quran tu. Antaranya apa? Antaranya bila sebut Islam, makna Islam kat situ lawan kepada syirik. Lawan kepada syirik. Tadi kan Islam apa? Mentauhidkan Allah, taat, patuh, ikhlas kepada Allah. Nanti dalam Al-Quran macam itulah. Ada Islam makna mentauhidkan Allah. Ada Islam makna patuh. Ada Islam maknanya ikhlas. Macam itulah. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Man aslama tu, aslama tadi. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku mengambil penolong selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Patutkah aku pilih Tuhan yang selain Allah? Patutkah aku pergi patuh kepada arahan-arahan yang lain daripada arahan Allah? Patutkah aku tunduk kepada selain daripada Allah, sedangkan Allah mencipta langit dan bumi, dan dia pula yang memberi makan, dan bukan dia yang diberi makan, bukan Allah yang kita beri makan. Ada pun yang lain diberi makan itu. Yang lain tu selain daripada Allah itu diberi makan. Tuan-tuan tak tengok? Boleh cakap ni rakaman. Kan diberi makan. Allah cakap, ayat ni kata Allah yang memberi makan dan dia tidak diberi makan. Tapi ada golongan mengaku benda tu Tuhan, tapi dia diberi makan. Kan? Faham tak? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri kepada Allah, Islam. Kan? Awwala man aslama. Aku diperintahkan menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah. Dan aku diperintahkan jangan sekali-kali engkau termasuk daripada golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi tadi awal-awal menyerah diri kepada Allah tu apa makna? Islam tadi lawan daripada syirik. Jadi Allah kata jangan kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Baik, kadang-kadang Al-Quran membawa makna Islam itu dengan makna kebaikan, ikhlas. Kadang-kadang makna macam tu. Kebaikan, ikhlas. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan tiadalah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama, daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Makna Islam kat situ, aslama kat situ dengan makna ikhlas, menyerah diri kepada Allah dengan ikhlas. Kadang-kala Islam itu bermakna menyerah diri dengan sepenuhnya, menyerah diri sepenuhnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta wa aslimu lahu, serta berserah bulat-bulat kepadanya. Ini pula makna berserah. Jadi Al-Quran ni kan namanya Islam, aslimu lah apa ni, tapi makna lain-lain. Dia sesuai dengan konteks. Baik. Konsep menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dikenakan kepada orang mukmin dan kafir. Ini tengok dia nak cakap apa ni. Tadi menyerah diri kan. Naklah kamu menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Makna dia kata apa? Konsep menyerah diri ini terkena kepada orang mukmin dan kafir. Kerana semua mereka itu mesti patuh dan menyerah diri kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita ini adalah bersifat makhluk. Kita ni adalah makhluk ciptaan Allah. Maka kita mesti tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka. Mesti tunduk. Sebab undang-undang alam ataupun sunnah Allah Subhanahu Wa Taala berjalan kuat kuasanya ke atas mereka itu semua. Bahkan seluruh alam mestilah berserah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata semua makhluk Allah ini wajib tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Patut menyerah diri, tunduk kepada perintah Allah. Lepas tu ulama kata, dia kata orang kafir tu tak ada pun menyerah diri, tak tunduk pun, tak ada. Tapi ulama kata dia pun tunduk.
Tapi bukan dengan keinginan dia, dengan paksa. Apa? Semua benda ni, bayang-bayang ni, kan, walaupun dia tegak, kan, tapi dia, bayang-bayang dia tetap tunduk ke bawah. Semuanya tunduk. Mesti tunduk. Semua makhluk ini tunduk, kecuali jin dan manusia. Ada yang tunduk, ada yang tak nak tunduk. Baik. Habis. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Patutkah sesudah kamu mengakui perkara-perkara yang tertentu itu, tiba-tiba kamu mencari agama selain Allah? Apakah patut kamu mencari agama selain Allah? Walahu aslama, padahal kepada Allah lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Aslama sini makna apa? Tunduk dan patuh. Sedangkan tunduk aslama man fis sama, tunduk dan patuh sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun dengan paksa. Dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Jadi semua makhluk ini taat kepada, tunduk kepada Allah. Kita tak? Kita benda ni, tak kira dia kafir ke dia Islam. Tuan-tuan minum, makan. Tapi kat dalam ni siapa yang ngurus? Dan tubuh badan kita. Semua tunduk kepada peraturan perintah Allah. Tak ada siapa yang terlepas. Orang Islam pun sakit perut, orang bukan Islam pun sakit perut. Tak? Sama. Itu semua tunduk. Semua manusia ni tunduk. Baik, makna aslama dalam ayat adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sebab Allah telah menetapkan undang-undang untuk dunia. Kemudian digunakan maknanya kepada orang yang menyerah diri serta tunduk dengan kerelaan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian digelarkan perkataan salama kepada setiap orang yang tunduk menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi nabi-nabi. Gini tuan-tuan. Semua manusia, makhluk Allah ini kena tunduk kepada perintah Allah. Itu tunduk secara sama ada rela ataupun secara terpaksa. Semua kena tunduk. Tapi bila manusia ini dia menyerah diri kepada Allah, dia tunduk dengan kerelaan hati dia, maka dia ini dipanggil Islam. Bolehkah? Bila dia tunduk dengan kerelaan hati dia, maka orang tersebut dikatakan orang yang Islam. Pasal apa? Dia tunduk dengan rela hati. Ada pun makhluk-makhluk lain ni tunduk juga kepada Allah, tapi bukan dengan rela hati. Baik. Sebenarnya makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah konsep semua nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul datang mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk, patuh, menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi. Tak ada nabi yang datang kepada manusia, ajak pengikut dia sembah nabi itu. Tak ada. Tak ada nabi, tidak ada rasul yang datang kepada pengikut dia, tiba-tiba rasul itu kata, aku anak Tuhan, aku adalah Tuhan. Tak ada. Semua rasul mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku pula diperintahkan supaya menjadi daripada golongan orang Islam yang berserah diri kepada Allah. Nabi itu Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku diperintahkan untuk menyerah diri kepada Allah. Jadi Nabi Nuh pun ajak manusia ni menyerah diri kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS pun memperjuangkan agar manusia ini menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca terjemahan, tuan-tuan. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi nabi di dunia, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim ni pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang yang soleh, yang tinggi martabatnya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah kamu, aslim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim.
Qala aslamtu li rabbil alamin. Allah perintahkan berserah dirilah kamu wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri, tunduk kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi semua rasul ni tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Berapa minit lagi? Ada 10 minit. Ada. Kita baca cukup. Islam agama yang terakhir. Islam agama yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu syariat yang sempurna untuk menyambung tugas nabi-nabi dan rasul-rasul bagi memperbetulkan segala penyelewengan yang berlaku ke atas pengajaran-pengajaran nabi dan rasul sebelumnya yang telah diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya disebabkan oleh dorongan nafsu ataupun semangat perkauman dan sebagainya. Jadi nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelum ni, ajaran mereka hanya sesuai untuk kaum dia sahaja. Tuan-tuan ingat, Nabi Nuh, dia bawa ajaran dia hanya untuk kaum dia saja. Pasal tu, nabi-nabi ni semua panggil, wahai kaumku, untuk kaum dia. Tapi Nabi Muhammad, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama untuk sekalian alam. Pasal tu Nabi panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Syariat yang menyambung tugas-tugas para rasul, bukan syariat benda akidah yang baru, tidak. Akidahnya benda yang sama. Kemudian bila syariat ni tiba-tiba berlaku penyelewengan, bila Nabi Rasul dah tak ada lama, berlaku penyelewengan, maka datang Islam ini memperbaiki, membetulkan benda-benda yang menyeleweng tersebut. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada kamu wahai Muhammad. Allah beri wahyu kepada Nabi Muhammad. Benda baru ke yang Allah beri wahyu ni? Allah tidak. Allah kata apa? Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Benda-benda wahyu ni bukan benda baru. Nabi Nuh pun dapat wahyu. Dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripada Nuh. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub serta nabi-nabi keturunannya. Dan Nabi Isa, Nabi Ayub dan Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Dan kami memberikan kepada Nabi Daud Zabur. Dan kami utuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepada kamu dahulu sebelum ini. Dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan mereka kepada kamu. Maknanya yang cerita Nabi SAW ni dapat wahyu ni, benda yang Nabi dapat ni bukanlah benda yang baru. Rasul-rasul sebelum ni pun menerima wahyu. Dan rasul-rasul ini disebut, ada yang disebut dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebut dalam Al-Quran. Ada. Yang wajib kita percaya, rasul ni berapa orang? 25. Kenapa 25? Kerana itu yang disebut dalam Quran. Tapi rasul ni berapa ramai? 313. Tahu ke nama dia? Mana tahu. Itulah. Sebab yang tahu tu 25. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata yang secara langsung tidak ada perantaraan. Jadi cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ni menerima wahyu bukanlah benda yang baru. Al-Quran juga menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyeru kepada tauhid, iaitu keesaan kepada Allah. Ini pun bukan perkara baru. Pasal tu pelik, kenapa orang Yahudi tolak Nabi SAW? Kenapa orang Nasrani tolak? Sedangkan benda wahyu ni, Nabi-Nabi dia pun terima wahyu. Yang kedua, Nabi SAW datang pun bawa agama yang sama. Agama apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa kami perintahkan dalam wahyu tu? Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh itu beribadahlah, tunduklah kamu kepada aku, kepada Allah. Jadi Nabi-Nabi dulu pun bawa benda sama. Nabi Muhammad pun bawa benda sama. Tapi tetap juga orang ahli kitab ni, dia tolak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi wahyu benda yang biasa, para Nabi terima, para Rasul terima. Yang kedua, masalah mengesakan Allah ni pun, Rasul-Rasul sebelum ni pun bawa benda yang sama. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyeru kaum Yahudi dan Nasrani supaya mereka mentauhidkan Allah. Dan benda sama kan, ikutlah. Tapi orang Yahudi, Nasrani tidak mahu ikut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai ahli kitab, iaitu Yahudi, Nasrani, marilah kita kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu. Apa kalimah yang sama? Iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan janganlah pula sebahagian kamu mengambil akan sebahagian yang lain untuk dipuja dan didewa-dewakan selain daripada Allah. Marilah kita kepada kalimah yang satu. Itu yang Zakir Naik tu tak? Dia ajak apa tu? Dia ajak apa? Dia cerita banyak-banyak cerita dia apa? Mai kita kepada kalimah yang sama. Kalimah yang sama tu apa? Allah itu esa. Itu je lah dia nak cerita. Allah itu esa. Yahudi setuju, Nasrani setuju lah. Semua setuju. Kan? Tapi yang kedua, jangan kamu mengambil selain Allah seolah-olah seperti Tuhan. Jangan, ini tak boleh. Ada orang dia mengaku Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia ambil benda-benda lain, dia anggap benda lain tu pun macam Tuhan. Ini tak boleh. Ini syirik. Kemudian jika mereka berpaling, ini Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka berpaling, makna enggan menerima apa yang disebutkan tadi, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Macam itulah kita. Kita dengan orang yang beragama lain ni, kita tak boleh gadaikan prinsip kita. Prinsip kita apa? Allah itu esa. Kita tak boleh mensyirikkan Allah. Macam itulah. Nak ikut, ikutlah. Kalau tak nak ikut, kita tak boleh ikut dia pula. Mentang-mentang dia ramai, dia desak, tiba-tiba kita nak ikut, tak boleh. Apa Allah beritahu kepada Muhammad? Beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang yang Islam. Faqulu syhadu bi annana muslimun. Sesungguhnya kami adalah orang yang menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kami adalah orang-orang Islam, bermakna kami adalah orang yang hanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak cakap apa, kamu menyerah. Kamu nak ikut, bagus. Tak nak ikut, kami tetap patuh kepada perintah Allah. Apa yang Allah kata halal, kami halalkan. Apa yang Allah kata haram, kita haramkan. Jadi masalah ke kalau macam tu? Serabut ke kita? Tidaklah. Kita menjadi manusia yang merdeka. Sebab apa? Sebab kita hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menjadi hamba kepada mana-mana pemimpin. Kita tidak menjadi hamba kepada mana-mana manusia. Bila kita serah diri kepada Allah, kita lah menjadi orang yang paling merdeka. Okey, habis. Wallahu ta'ala a'lam. Sebenarnya asas-asas keimanan bagi semua agama langit adalah serupa dan tidak harusnya timbul pertikaian dan perbalahan. Iaitu kesemuanya menganjurkan supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Semua agama tu, rasul-rasul yang lain, benda akidah ni sama.
mengesakan Allah, ada malaikat, ada rasul, ada kitab, ada akhirat, macam-macam. Semua sama kan? Tak ada benda yang lain. Tetapi perbalahan dalam agama yang berlaku di sepanjang sejarah dan pelbagai generasi adalah berpunca daripada penyelewengan dan pengubahsuaian yang dilakukan oleh pengikut-pengikut ataupun ketua-ketua agama yang menafsirkan menurut nafsu dan maslahah mereka sendiri demi mencari pengaruh dan kebendaan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian agama tersebut menjadi rosak kerana berlakunya penyelewengan di kalangan pemimpin-pemimpin agama. Kerana apa? Mereka mementingkan diri mereka sendiri daripada mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Islam dengan agama untuk memperbaiki penyelewengan tersebut. Maka kita ni bila dapat Islam, jangan pula kita seperti mana pengikut-pengikut Nabi Rasul-Rasul yang sebelum ini. Dia tinggalkan kitab Taurat, dia tinggalkan ajaran Rasul, dia pergi cipta ajaran yang lain. Dia cipta ajaran sesuai dengan kehendak pemimpin-pemimpin. Dia cipta ajaran yang sesuai dengan kehendak ketua-ketua agama. Jangan pula kita pula buat macam tu. Maka kita tunduk dan laksanakanlah dengan sebenar-benarnya ajaran agama ini di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan tersebut, dengan kita melaksanakan ajaran Islam ini, kita akan mendapat kejayaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.